Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya, Nur Juajli Zarifah binti Muhammad Rusli, bernombor matriks 279157. Pada hari ini saya akan mengetengahkan mengenai tugasan individu, Divian dan kerja sosial, di mana saya telah pun melakukan kajian di Kampung Tanjung Batu Laut Pukat, iaitu di Tawau, Sabah. Temu bual ini telah pun dilakukan dan dijalankan bersama Ketua Kampung di Tanjung Batu Laut Pukat, Tawau, Sabah, iaitu Ketua Kampung ini bernama Encik Ahmad bin Nazri, iaitu Ketua Kampung Tanjung Laut Pukat yang berasal daripada Tawau, Sabah, di mana beliau mula menjadi Ketua Kampung bermula pada tahun 2016 sehingga kini dan dilantik berdasarkan undian orang kampung yang dilakukan di masjid kampung tersebut. Kampung Tanjung Batu Laut Pukat ini merupakan kampung yang paling tertua di Tawau, Sabah yang mempunyai keluasan sepanjang 15 hektar dan mempunyai ekonomi berdasarkan daripada sistem perairan, iaitu di mana kampung ini terletak di tepi laut sahaja. Malahan kampung ini dikenali sebagai kampung setinggan, mempunyai pelbagai suku dan juga mempunyai pendatang asing ataupun pendatang tanpa izin daripada Indonesia dan juga Filipina. Isu sosial dan Divian yang berlaku di Kampung Tanjung Batu Laut ini adalah yang pertama dari segi dada, iaitu penyalahgunaan dada ini ataupun bahan bukan sahaja terjadi dalam golongan dewasa, namun golongan remaja serta kanak-kanak berusia 12 tahun turut terlibat, di mana yang lagi teruknya golongan remaja dan dewasa ini akan mempengaruhi golongan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ini untuk mengambil barang terlarang tersebut. Dada yang paling digemari digunakan oleh mereka adalah dari segi gam, syabu dan juga ganja, di mana gam ini mereka mudah untuk dapati di kedai-kedai runcit dan juga market. Penyerahan guna dada ini telah menyebabkan berlaku kebakaran pada tahun 2019 dan menyebabkan berlaku kebakaran kepada 300 rumah di kampung tersebut dan meragut nyawa 62 orang penduduk kampung tersebut. Selain itu, iaitu jenayah mencuri. Jenayah mencuri ini di mana individu yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun mengambil barang terlarang tersebut seperti dada akan mengambil tindakan drastik untuk memecah masuk rumah orang dan mengambil barang berharga seperti kayu untuk membina rumah, duit dan sebagainya. Di mana kejadian jenayah mencuri ini lebih terjadi pada waktu siang hari, di mana penduduk yang menduduki rumah tersebut keluar untuk bekerja dan individu tersebut akan memecah masuk rumah tersebut. Dan di samping itu, iaitu pendatang asing ataupun parti ataupun pendatang tanpa izin, pendatang asing ini lebih memilih untuk tinggal di tempat setinggan bagi memudahkan mereka untuk mengelak daripada berurusan ataupun ditangkap oleh pihak berkuasa, di mana penduduk tanpa izin ini datang melalui perairan yang berdekatan dekat dengan Kampung Tanjung Batu Laut, di mana sebagai contoh Tawau ini berdekatan dengan Indonesia yang mempunyai jarak hanya 15 minit sahaja. Dan yang terakhir adalah sikap tidak bertanggungjawab penduduk kampung, di mana suasana di kampung tersebut hampir dipenuhi dengan sampah sarang yang berada di atas air dan mereka tidak mempedulikan kesan yang akan mempengaruhi kepada fizikal, mental dan juga kesihatan mereka. Puncak isu sosial dan Divian ini berlaku yang pertamanya berdasarkan daripada temu bual yang saya lakukan bersama ketua kampung adalah kurangnya didikan moral dan agama. Kekurangan didikan moral dan agama ini merupakan salah satu terjadi puncak sosial, di mana remaja menganggap bahawa kehidupan remaja mereka harus diisi dengan perkara baharu dan juga kegembiraan, di mana perkara ini disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya tersebut. Yang kedua adalah pengaruh pendatang asing ataupun pendatang tanpa izin.
Pendatang tanpa izin ini masuk ke kampung tersebut melalui perairan dan membawa barang-barang yang terlarang seperti dada bagi mereka memulakan perniagaan di kampung tersebut. Di samping itu juga ialah faktor kewangan. Dari segi kehidupan, kesempitan kewangan menjalani kehidupan, miskin dan sebagainya menyebabkan mereka akan memilih untuk menjadi pengedar dada ataupun peredaran dada. Menjadi pengedar dada ini membuatkan mereka untung dalam masa sebulan sebanyak RM2,000 sehingga ke atas mengikut jumlah edaran yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah kurangnya komunikasi daripada ibu bapa. Kebanyakan ibu bapa yang duduk di kampung tersebut pada siang hari akan keluar bekerja dan pada malam hari baru mereka kembali ke rumah, di mana menyebabkan kekurangan interaksi ini kepada anak-anak mereka dan menimbulkan suasana negatif, di mana anak-anak mereka mengambil keputusan untuk mengambil barang terlarang seperti dada kerana kurangnya tempat luahan masalah bersama keluarga. Intervensi dan program yang dijalankan oleh pihak kerajaan, swasta dan NGO berdasarkan temu bual yang saya jalankan adalah yang pertama adalah program Sahabat, di mana pihak berkuasa maritim mendekati komuniti nelayan pesisir pantai. Pihak kerajaan ataupun agensi penguatkuasaan maritim Malaysia iaitu Maritim Malaysia telah pun menganjur program Sahabat Maritim di peringkat zon Tawau dengan kerjasama Kelab Sukan Memancing dan Nelayan Kampung Tanjung Batu Laut pada 28 Ogos 2022. Objektif program ini dijalankan adalah untuk memberikan kesedaran mengenai keselamatan di laut serta mempromosikan mengenai tugas dan peranan maritim laut. Selain itu ialah kempen kesihatan HIV dan AIDS. Yacht Volunteers SYYOC, kempen ini yang melakukan kempen ini, di mana dilakukan dengan tujuan untuk menyerahkan orang ramai mengenai keburukan melakukan seks secara bebas. Malahan HIV dan AIDS ini bukan boleh menular melalui seks secara bebas, tetapi penyalahan guna dada, iaitu dengan mengambil suntikan dada. Dan yang ketiga ialah program sambutan Hari Raya dan pertandingan pintu gerbang. Matlamat dan objektif program ini dilakukan bagi memupuk semangat kerjasama antara satu sama lain dalam komuniti tersebut dan bagi mengelakkan golongan remaja melakukan perkara yang tidak berfaedah kepada diri mereka. Melalui program ini, pemenang akan memperolehi wang sejumlah RM2,000 sebagai tanda penghargaan kerana bertungkus-lumus melakukan menyiapkan pintu gerbang. Program ini bukan sahaja memfokuskan kepada mengisi masa lapang ataupun mendapat wang, tetapi program ini juga memfokuskan kepada mencungkil kemahiran penduduk remaja di kampung tersebut. Dan yang terakhir adalah program Desa Lestari, iaitu satu program yang fokuskan kepada ekonomi kampung tersebut. Pihak kerajaan di Sabah telah pun mengambil dan mengadakan satu program membantu ekonomi serta menjana pendapatan ekonomi kampung tersebut bukan hanya berdasarkan sistem perairan di kampung tersebut sebab seperti nelayan, tetapi juga berdasarkan boleh menubuhkan perniagaan di hujung minggu tersebut. Harapan yang dinyatakan oleh ketua kampung tersebut iaitu Encik Ahmad bin Nazri, beliau telah pun memberikan harapan agar kampung tersebut lebih dikenali oleh orang ramai dan dapatan kewangan mereka bolehlah didapati dengan perkara yang lain selain daripada hanya mengharapkan hasil laut. Malahan juga beliau mengharapkan bahawa pihak kerajaan dan swasta lebih membantu kampung ini dan komuniti kampung ini agar melahirkan lebih banyak individu yang berjaya, tidak kira dari segi pendidikan tapi juga dari segi kemahiran. Dan yang terakhir adalah lebih banyak aktiviti yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan maupun swasta yang memberikan kesan positif kepada komuniti dan masyarakat di kampung tersebut dan juga komuniti yang di luar sana. Reflexly, program yang sesuai dilakukan sebagai pekerja sosial iaitu program anti dada, di mana program anti dada ini bukan hanya memfokuskan kepada penggunaan dada dan apakah kesan penggunaan dada tersebut, tetapi program yang dicadangkan oleh pekerja sosial adalah untuk membantu individu keluar daripada kepompong kehidupan mengalami masalah dada tersebut, di mana pekerja sosial boleh untuk melakukan intervensi bersama penagih dada tersebut dan dengan bantuan daripada penduduk kampung dan komuniti di kampung tersebut
dengan menemukan pekerja sosial dengan penagih dada tersebut. Yang selanjutnya ialah program membentuk sasiar diri, iaitu program yang memberikan kesedaran terhadap golongan remaja dan golongan dewasa bahawa mereka masih mempunyai peluang untuk menjadikan diri mereka lebih baik berbanding sebelum ini. Program ini akan memberikan kesedaran mengenai potensi mereka yang perlu digilap dalam menggunakan setiap peluang yang ada. Dan yang ketiga adalah program pembersihan ataupun bergotong royong. Seperti yang diketahui, Kampung Tanjung Batu Lawut mempunyai sampah sarat yang telah pun dibuang ke laut oleh segelintir penduduk kampung yang mempunyai kurang sifat tanggungjawab, di mana perkara ini memberikan kesan negatif daripada kesihatan yang boleh menyebabkan penduduk kampung dijangkiti oleh penyakit dengki, bakteria, kuman dan virus yang tidak sepatutnya. Di mana kurangnya sifat tanggungjawab ini merupakan satu sifat yang kurang elok, yang lebih lagi daripada apabila individu tersebut gemar menyusahkan penduduk kampung yang lain. Peranan pekerja sosial dalam mengenai isu sosial devian ini yang pertama adalah menjadi enabler, iaitu pekerja sosial akan membantu individu atau kumpulan dengan menyatakan keperluan, mengenal pasti masalah, meneroka strategi penyelesaian, memilih strategi penyelesaian dan membangkitkan potensi klien. Malahan pekerja sosial mampu untuk menjadi sebagai orang tengah ataupun sebagai broker. Pekerja sosial terlibat dalam proses membuat rujukan, menghubungkan komuniti kepada agensi yang berada di luar sana ataupun individu yang bermasalah seperti kepada agensi luar sana seperti AADK, JKA, hospital dan sebagainya. Di mana peranan seorang broker ini amatlah penting, terutama dalam membantu golongan asnaf yang kurang mendapat bantuan dan kurang mendapat pengetahuan dari segi bantuan kewangan. Peranan pekerja sosial juga adalah untuk mengenangi isu sosial devian ini adalah menjadi educator ataupun pendidik. Pekerja sosial dapat membantu individu bermasalah dengan melakukan pemberitahuan mengenai kesan negatif mengambil dada kepada diri mereka, kepada orang terdekat mereka, kepada kesihatan mereka dan juga mengetahui keburukan-keburukan sekiranya mereka terjebak menjadi keldai dadah. Kesimpulannya, saya mendapati bahawa isu sosial dan devian di Kampung Tanjung Batu Laut Pukat Tawau Sabah begitu agak tinggi dan dalam tahap serius, di mana pelbagai peranan yang harus dimainkan oleh beberapa agensi kerajaan, swasta dan NGO bagi mencegah perkara yang kurang baik ini akan berlaku lagi. Peranan pekerja sosial dalam menangani masalah isu sosial dan devian di kampung ini amatlah penting. Melalui pekerja sosial, pihak kerajaan akan lebih mengetahui segala punca sosial, isu sosial dan devian yang berlaku, di mana pekerja sosial ini boleh menilai dan melakukan intervensi dan mencari maklumat penduduk kampung tersebut.